Hai, Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan Tok Mi untuk belajar melukis asas. Basic untuk melukis asas dan mewarna. Okey, pada petang ini senang saja. Tok Mi, buah yang ada depan Tok Mi ini bukan untuk makan. Bukan untuk tengok, tapi kita nak gunakan buah ini sebagai subjek ataupun sebagai bahan subjek untuk kita buat lukisan. Jadi pada petang ini basicnya untuk melukis kepada anak-anak kita yang berada di rumah, pada ibu bapa yang anak-anaknya yang ada di rumah, senang sangat. Kita boleh reka aktiviti-aktiviti yang menarik untuk mereka. Semua anak-anak pasti ada pencil color, ada magic pen dan juga ada watercolor. Jadi daripada mereka tidak buat apa-apa di rumah musim PKP ni, elok untuk kita ajar ataupun kita minta mereka mengasah bakat melukis dan juga mereka mewarna. Okey. Kenapa Tok Mi pilih buah-buah sebagai subjek dalam kita punya lukisan ini? Kerana buah-buah ini boleh didapati di rumah, yang pertama. Kita boleh juga masuk cili, carrot, bawang putih. Kerana bahan-bahan ini, benda yang berada di depan mata kita dan di rumah ada untuk jadi rujukan kepada anak-anak melukis. Yang kedua, kenapa? Kerana buah-buahan ini ada pelbagai color. Ada warna orange, warna kuning, warna merah, warna hijau dan lain-lain. Yang kedua. Yang ketiga, kerana anak-anak kita yang bersekolah, sekolah rendah dan juga yang baru belajar melukis ini, mereka perlu untuk melihat realistik, barang yang benar-benar ada di depan mata supaya mereka boleh imagine. Mereka boleh memilih warna-warna yang sesuai untuk mereka warna dan bentuk untuk mereka lakarkan. Jadi itulah untuk asas kepada kita pada hari ini. Jadi sebelum itu, perkara pertama, teknik pertama sebelum kita melukis, kita perlu biasakan untuk tangan kita ini menjadi katanya supaya tangan kita lebih berseni. Jadi kita kena buat garisan. Jadi anak-anak buah Tok Mi ni kena belajar untuk buat garisan. Kita kena buat garisan yang lurus. Contoh, bila Tok Mi buat garisan, semua buat garisan lurus. Kadang-kadang kalau kita tak biasa, cuba kita tengok. Boleh buat garisan. Ada yang bila tak biasa, garisan yang dibuat, garisan akan jadi bengkak-bengkok. Biasakan mereka buat garisan yang lurus supaya tangan dia stable dan menegak. Okey. Menegak. Supaya mereka bila nak melakar, ini ialah konsep ataupun basic kepada lukisan. Okey. Ini kita ajar anak-anak kita buat dulu. Garisan-garisan lurus. Okey, semua? Okey. Kedua, kita buat bulatan. Okey, kita kena ajar anak-anak kita buat bulatan. Semua buat garisan. Okey, garis. Yang kedua ialah bulatan. Bulatan kecil, bulatan besar, bulatan kecil, bulatan besar. Kenapa perlu bulatan-bulatan ini? Sebab bulatan-bulatan ini dalam lukisan adalah basic kepada asas kita nak melakar. Garisan dan bulatan. Garisan menegak ataupun garisan lurus. Jadi kita boleh tengok. Jadi bila sebelum kita melukis dalam apa-apa juga yang ingin kita lakarkan, buah-buahan, rumah ataupun apa-apa bentuk yang kita ingin buat, dia pasti ada structure ataupun asas kepada lukisan. Okey, bagus. Mereka semua dah buat. Okey. Jadi garisan dan bulatan ini perlu konsisten. Kena buat. Jadi anak-anak kita di rumah mulakan buat garisan banyak-banyak, tangan yang telah dibiasakan, kemudian buat bulatan. Okey. Jadi kita mula untuk belajar melukis buah-buahan. Kerana buah-buahan ini kita boleh dapat di rumah. Jadi semua daripada anak-anak kita dah ada. Okey, kita buka kepada kertas lukisan. Kertas lukisan. Okey, mari kita lukis buah-buah yang dipilih oleh
masing-masing. Ada buah pear, ada buah apple, buah orange, apple dan lain-lain. Banana tak ada? Okey. Tok Mi pilih 3 buah. Kuning, orange, kita susun. Kuning, orange dan hijau. Okey. Semua kita akan mula melukis. Caranya ialah ini ialah struktur kepada ataupun ini ialah basic kepada lukisan. Kalau kita tengok, kalau kita melakar, Tok Mi nak buat lakaran dulu. Contoh, ini ialah buah pear. Bila kita nak melakar, ini ialah asas kepada 2 bulatan. Satu bulatan kecil dan satu bulatan besar. Contohnya, satu bulatan besar, satu bulatan kecil. Bila dia telah kita samakan, kita tukar dia menjadi kepada okey. Ini ialah buah pear. Kalau kita tengok. Okey. Konsep ini ialah satu bulatan lonjong, 2 bulatan kecil. Okey. Kita buat 2 bulatan kecil. Okey. Okey. Dan ini ialah satu bulatan besar. Okey, ini ialah bulatan besar. Buat orange. Okey. Ini ialah basic saja. Basic kepada lukisan kita. Jadi kita boleh mula untuk melakar. Siapa yang ada bulatan boleh buat bulatan untuk menjadi basic kepada buah orange ataupun buah apple. Mari kita mula. Baik, Tok Mi akan buat. Yang pertama, Tok Mi akan susun. Boleh lukis? Tok Mi nak susun. Okey. Cuba kita lihat. Ini ialah bentuk yang Tok Mi nak lukis. Bila kita lihat, kita visualisekan. Tok Mi visualisekan kepada 3 buah yang disusun sebaris. Okey, jadi Tok Mi akan letak balik di sini untuk melihat position buah, kedudukan buah. Okey. Perkara pertama, di atas kertas putih ini, kita kena tengok position. Perkara pertama, position ataupun kedudukan buah itu. Di mana kita nak letak? Di tengah, di atas, di bawah, di kiri dan di kanan. Sebagai pelukis, kita mempunyai hak untuk menentukan di mana kedudukan untuk kita lukis. Jadi anak-anak kena gunakan daya kreativiti dan juga masing-masing menentukan di mana. Kalau nak letak buah ini di tepi, buah pear di sebelah pun boleh. Ataupun kita pindahkan lemon di tengah dan orange di sebelah kiri pun tak ada masalah. Itu perkara pertama. Mari kita lakarkan dulu. Ini kita akan menggunakan charcoal. Charcoal ini sebagai bahan untuk kita warnakan. Charcoal ialah arang. Arang ni boleh kita dapat di kedai dan kita boleh beli di kedai, dan dalamnya akan mengandungi banyak batang charcoal ataupun arang-arang ni. Okey. Jadi Tok Mi nak tunjuk bagaimana kita nak sketch. Ini ialah 3 buah yang kita akan buat lakaran tapi menggunakan teknik charcoal. Okey. Ni okey, kita mula untuk mendapatkan basic outline untuk tiga buah yang kita akan lukis ni, iaitu buah lemon. Yang kita akan ambil shadow-nya datang daripada sebelah sini ya. Okey, ini ialah lemon, tadi orange. Okey.
Dan ini ialah buah pear. Okey. Ini ialah melakar, baru kita tangkap melakar. Okey. Kami akan terus kepada kita buat di satu garis lurus. Okey. Perkara yang pertama ialah kita melihat bagaimana datang cahaya. Seperti yang Tok Mi beritahu tadi, cahaya akan datang di sebelah sini akan menjadi warna-warna yang cerah. Jadi okey, kita terus saja menghitamkan. Okey. Menggunakan cakul ataupun arang ni kerja kita akan jadi lebih mudah, tetapi dia cepat kotor. Yang pertama. Yang kedua, cakul atau arang ni dia akan ada serpihan-serpihan. Okey, bila kita dah mula untuk menghitamkan, kita menggunakan tangan untuk mendapatkan warna-warna tone di dalam lukisan. Okey. Jadi kita akan hitamkan di keseluruhan. Cakul ini akan menghasilkan halus-halus, serbuk-serbuk halus. Dia punya sedak-sedak daripada karbon ini. Okey. Okey. Okey, kita terus kepada okey. Okey, ini ialah di atasnya dia mempunyai. Okey. Okey. Okey, kita mula untuk menghalusi tekstur-tekstur yang ada pada orange ini. Jadi kita setelah mula untuk menghaluskan tekstur-tekstur yang ada pada orange ini, untuk kita dapatkan bentuk rupa orange dalam bentuk hitam dan putih. Okey. Bila di kawasan pencahayaannya yang agak terang, maka kita gunakan light color. Dia akan beri penekanan lebih di sebelah yang gelap, dan untuk yang di kawasan cerah kita akan menggunakan light color. Dan okey, tapi still nampak shadownya nampak terang sikit. Okey, dan kita boleh membersihkan menggunakan tangan. Memastikan menggunakan tangan. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok, kita perlu membersihkan juga kadang-kadang di lebihan-lebihan sisa yang tinggal. Okey. Okey. Okey, ini adalah rupa lemon yang dapat kita buat dalam bentuk hitam dan putih. Begitu lemon pula, orange. Ini adalah orange yang kita buat, dan sekarang Tok Mi sedang melukis mewarnakan lemon. Lemon ini pun sama, toningnya masih one sided untuk dia jadi gelap dan satu lagi cerah. Dan kelebihan menggunakan cakul ini ialah kita boleh membersihkan dia menggunakan tangan. Kita boleh menambah hitam dan menggunakan tanpa takut-takut, kerana dia hanya adalah dua warna, hitam dan light ataupun grey kelabu. Okey. Okey, memandangkan kita ambil arah yang sama. Jadi Tok Mi membayangkan
pencahayaan yang lebih cerah datang daripada sudut sebelah kanan. Okey. Okey. Sekarang kita sudah dapat dua lukisan yang kita gunakan charcoal. Kawasan sini ialah kawasan tone, light tone color. Okey, light tone color. Okey. Dan sama juga dengan buah pear ni, bila kita mewarna, bila kita menggunakan charcoal, tengok kita boleh menggunakan dia sepenuhnya. Okey. Dengan tebal, toning yang hitam. Okey, dan light toning juga. Okey, menggunakan tangan saja. Jika kita tidak ada charcoal, kita boleh menggunakan pensel HB 2B atau 4B terpulang pada kita, dan yang hitam. Okey, bila kita hampir memfinalisekan, kita perlu ada toning buah itu dari mana-mana gelap, sisi gelapnya, dan okey. 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 Jadi bila dah siap, kita mula untuk memadam dan membersihkan. Okey, ini kita buat sketching dulu untuk buat orange. Buat pear. Pear. Okey. Okey. Dan buah apple. Okey, kita dah buat sketching. Mana dia pemadam ni? Okey. Okey, kita baru buat sketching ketiga-tiga buah ni. Jadi lakaran. Dari lakaran ni kita akan pindahkan dia menjadi warna. Saya menggunakan dua medium, iaitu menggunakan pensel color. Kalau pensel color ini untuk buat orange, kita kena ambil warna-warna yang hampir-hampir serupa dan ada dalam warna orange ini. Kuning, orange, merah, lemon. Jadi kita mixkan. Okey, kita pergi pada basic color, iaitu menggunakan pensel color ini kerana dia agak sedikit susah untuk kita tindihkan. Jadi kita kena pergi pada warna-warna basic yang banyak dalam buah ini. Jadi warna kuning. Jadi kita start untuk mewarna. Kita pergi kepada warna kuning. Okey. Okey, ini warna basic, warna kuning. Cahaya yang saya ingin buatkan, toning datang daripada arah sini. Toning, okey. Okey, jadi warna kuning ini sebagai warna basic. Okey. Okey, ini kita dapatkan shape kepada buah apple tersebut, dan kita akan masukkan warna orange. Okey. Okey. Sebagai warna gelap yang akan menjadi warna main color di kawasan-kawasan yang berwarna gelap. Tetapi ada yang bertanya, adakah kita perlu hanya satu arah saja bila mewarna? Jawapannya tidak perlu. Kerana kita boleh datang daripada pelbagai arah, akhirnya kita perlu mensebatikan warna tersebut. Okey.
kita perlu mensebatikan warna tersebut. Okey, kita perlu mensebatikan warna tersebut menjadi seolah-olah dia telah sebati, serasi. Jadi okey. Okey, kita telah mula lihat toning telah berlaku daripada warna yang cerah kepada warna yang gelap. Kita akan ambil warna-warna yang gelap, hampir merah-merah. Untuk dia sebatikan di celah-celah warna yang tertinggal itu. Sedikit warna hitam untuk backup kepada gelap di sebelah bahagian toning gelap. Saya tidak menggunakan satu arah, tapi saya menggunakan mempelbagaikan dan saya mewarnakan mengikut shape buah. Saya punya garisan-garisan saya ni ikut toning dan shape buah. Warna kuning masih memainkan peranan di sini untuk masuk ke celah-celah warna. Warna hampir orange, warna lemon. Kita akan haluskan. Perlu ada percampuran warna merah, kuning, orange dan hitam untuk dia menjadi gelap dan lebih ada pencahayaan gelap terang. Ini warna kuning, orange. Dan kita akan mixkan. Bila warna telah menjadi sebati, kelihatan cantik dengan dengan toning-toning yang muncul dan terbentuk. Ini adalah buah orange. Kita lihat di atas ini ada seperti hijau, kehijauan. Kita boleh saja mencampur warna-warna yang kita rasa sesuai dan kita rasa warna yang tidak memberi kesan-kesan berlawanan. Dengan warna-warna yang ada dan buah orange di sebelahnya, kita dapat melihat teknik menggunakan watercolor dan ingin kita warnakan buah pear ini. Saya gunakan watercolor
Jadi kita ambil warna basic yang terbanyak. Jika warna basic kepada buah tersebut ialah kuning, yang banyak kuning atau kehijauan, jadi kita akan ambil warna basic yang paling banyak sekali ada pada buah tersebut. Kuning ataupun hijau akan jadi warna asas pada buah tersebut. Dan kita akan tambah warna-warna lain apabila kita telah mula mewarna. Ingat toningnya di sebelah sini, Okey. Dan bila ini berlaku, saya akan mula tambahkan warna-warna hijau. Warna hijau pada buah ini. Hijau yang lebih pekat, lebih gelap. Okey. Saya suka untuk menggunakan brush yang mata halus ini, kerana akan lebih memudahkan saya mewarna. Perlu sedikit hitam. Jom. Okey, jom kita teruskan. Okey. Jom kita teruskan mewarna dengan apa ini, warna-warna tambahan. Okey, gelap. Warna-warna gelap, okey. Okey. Diikuti oleh warna kuning. Okey. Okey, kita terus kepada campuran warna-warna tanpa apa ni? Tanpa campuran-campuran ini tidak akan timbul bentuk warna yang ingin kita hasilkan. Jadi kita menghasilkan, okey. Okey. Okey, dan kita akan refine. Kita akan refine lukisan ini kepada bentuk yang lebih sharp ataupun tajam. Okey, jadi toning color kita akan okey, di sebelah bawahnya gelap. Okey, telah terhasil sedikit demi sedikit. Okey. Okey, sedikit warna putih yang akan kita pakai untuk menjadikan ada toning cahaya. Okey. Okey. Okey, kita haluskan bentuk buah tadi dengan apa ini, warna yang kita campur dan menunjukkan toning-toning buah yang berlaku, color. Okey, saya perlukan lebih banyak kuning di sini. Okey, supaya dia tidak mati di situ warnanya, saya perlukan warna kuning campur putih. Okey. Kerana buah ni kalau kita lihat, dia ada halus-halus ini bintik-bintik dan sebagainya. Jadi perlu kita masukkan tekstur-tekstur buah itu, okey, dalam ini, dalam lukisan kita. Jadi ini semua perlu kita buat secara detail dan sedikit teliti supaya yang terhasil nanti ialah tekstur sebenar.
buah pear. Kalau kita lihat, okey. 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 Okay. Bila kita mula untuk menghaluskan atau mendetailkan, kita perlukan sedikit warna hitam untuk toning-toningnya. Dan okey. Okey. Menggunakan watercolor sebenarnya lebih mencabar berbanding dengan color minyak. Bila oil painting lebih mudah, kerana apabila menggunakan oil painting, kita tidak perlu lebih, kita boleh menambah ataupun kita boleh menindih setiap kali membuat lukisan. Oil painting tu kita boleh tindih, tapi bila menggunakan watercolor agak sedikit susah untuk kita menindih, kerana warna akan menjadi cepat keras di kertas dan tidak boleh ditindih lagi. Ini ialah orange. Setelah kita buat, saya akan lukiskan. Okey. Dan yang terbaik sebenarnya kita perlu ada tone pada bentuk-bentuk yang kita hasilkan dalam buah-buah yang telah kita hasilkan. Tok Mi ingin lengkapkan dengan melukis buah apple merah. Untuk ini Tok Mi akan pakai sekali lagi watercolor, teknik watercolor, konsep watercolor untuk mewarna ini. Jadi warna-warna apa yang perlu ada? Pertama, kena kita visualize. Adik-adik di rumah perlu visualize, tengok dan realistik dengan warna. Contohnya merah, ada kuning, ada sikit touch-up hitam, dan kita perlukan sikit putih, ya kuning lagi, mungkin pink. Ini adalah kombinasi warna. Mari kita cuba, mari kita melukis dengan warna-warna yang ada pada buah apple tersebut. Jadi Tok Mi akan mulakan dengan warna asas. Warna asasnya ialah merah dan kuning. Jadi kita perlu campurkan sedikit warna kuning dan warna merah, supaya dua warna ini terbentuk sebagai warna asas kepada buah apple berikut, buah apple ini. Okey, jangan lupa kita masih lagi terikat kepada pencahayaan. Pencahayaan dalam lukisan ini datang daripada sebelah kiri. Berarti di sebelah kiri akan jadi lebih cerah daripada di sebelah kanan. Dalam lukisan, sering Tok Mi berkongsi dengan anak-anak ataupun mereka yang ingin belajar. Yang pertama, jangan takut untuk bermain dengan warna. Kerana warna itu boleh berubah dan boleh kita touch up daripada masa ke semasa. Yang kedua, imajinasi kita sewaktu kita mewarna adalah sangat penting. Kerana imajinasi kita akan membawa kepada mix color yang kita pilih dan campurkan dengan realiti warna. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada warna yang lebih pekat. Okey, tengok. Apple merah ini kita gabungkan dengan warna kuning, akan membentuk satu kombinasi warna. Warna ini dipanggil sebagai warna basic ataupun warna asas kepada apple yang ingin kita lihat daripada kacamata seorang pelukis. Okey. Bila saya telah warnakan, bila Tok Mi telah warnakan sebagai warna asas ini, maka Tok Mi akan ambil warna-warna
perlu dalam apple itu untuk ditouch up. Okey. Dan kita akan blend warna pink, warna kuning, sedikit orange dalam melukis ini. Okay. Selanjutnya, barulah Tok Mi mencampurkan sedikit warna hitam. Mana warna hitam ni? Sedikit warna hitam sebagai color tone gelap dalam lukisan ini. Okey. Bila kita campur warna hitam, buah apple ini perlulah kita pandai menggabungkan warna-warna supaya hitam tidak menutup keseluruhan permukaan dan mematikan warna, kerana warna hitam ini akan mematikan warna-warna lain. Bila menggunakan warna hitam, kita perlu pandai. Tidak boleh kita menggunakan terlalu banyak, kerana warna hitam ini akan membuatkan warna lain mati. Okey, jadi okey, kita lihat. Ini ialah buah apple. Sebelah kirinya ialah warna terang sebagai simbolik kepada tone color. Okey, kami akan siapkan sikit lagi. Hitam ini perlu pandai kita gunakan supaya dia tidak akan mematikan warna-warna lain yang ada dalam lukisan buah apple ini. Okey. Okey. Okey, kita teruskan mewarna hitam campur merah dan warna-warna lain. Okey. Dan kalau kita melihat di dalam konsep asas warna buah apple ini, ada juga kelihatan warna kuning, orange, sedikit pink. Kita mulakan dengan warna putih sebagai toning. Warna putih kepada tone di sebelah sisi cerah apple. Okey. 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 Dan menggunakan watercolor untuk melukis perlu pandai, kerana campuran yang berlebihan dengan air yang banyak akan menyebabkan kertas menjadi kembang dan tidak mendapat efek yang kita perlukan. Bila kita telah hampir siap, kita perlu refine. Kita perlu perhaluskan di sempadan-sempadan, di bucu-bucu, di bawah dan atas kepada lukisan tersebut, kepada buah apple tersebut. Kita perlu mula untuk mencari di manakah yang dipanggil kelok-kelok ataupun dipanggil sebagai ruang-ruang
toning yang kita nak masukkan pada lukisan tersebut. Jadi kalau mengikut buah apple ini, dia ada ruang-ruang keluk-keluk yang perlu kita tengok, dan kita perlu perhaluskan. Okey. Okey. Okey, Tok Mi hampir siapkan lukisan gambar buah apple ini. Ini adalah proses terakhir yang kita buat untuk dapatkan final touch ataupun okey. Jadi ini ialah gambar buah apple yang telah siap kita lukis. Orange, pear dan apple. Jadi 3 dan kalau kita perhatikan seperti yang telah Tok Mi nyatakan tadi, setiap daripada buah ini perlu ada tonnya, datang cahaya. Jadi ketiga-tiganya daripada arah cahaya yang sama. Kalau kita lihat, ketiga-tiganya datang cahaya dari sebelah kanan. Jadi tonnya sebelah kanan cerah dan sebelah kiri agak sedikit gelap. Jadi 3 lukisan gambar buah ini dengan 3 warna berbeza dan teknik yang berbeza. Orange ini Tok Mi buat dengan menggunakan teknik watercolor, teknik warna pensel. Okey. Dan 2 lagi menggunakan teknik watercolor. Tetapi kaedahnya tetap sama, iaitu ada ruang-ruang cerah, ada ruang-ruang gelap yang perlu kita letak dan perlu toning berlaku. Jadi kalau kita lihat kepada lukisan yang telah siap ini, kita membuat satu kesimpulan bahawa bila melukis, kita perlu campurkan warna. Jangan kita takut untuk menggunakan warna. Kita campurkan satu warna kepada satu warna yang lain. Tidak boleh ada satu warna basic. Dan akhirnya kita akan mendapat campuran warna yang cantik. Dan Tok Mi nak tunjukkan, inilah hasil daripada lukisan kita pada petang ini yang sempat Tok Mi lukis dan juga kita pelajari. Buah apple, buah pear dan juga buah lemon. Ini yang tadi Tok Mi telah lukiskan buah pear dalam 3 version. Satu menggunakan kaedah charcoal atau arang. Tok Mi tuliskan, notakan arang di sini. Satu menggunakan kaedah pensel. Dan satu kaedah lagi menggunakan brush dan watercolor. Ketiga-tiganya adalah menggunakan 3 teknik yang berbeza. Jadi ini ialah lukisan-lukisan buah. Okey. Dan ini ialah menggunakan charcoal sepenuhnya. Di awal tadi Tok Mi telah tunjukkan teknik menggunakan charcoal. Menggunakan charcoal ataupun arang ini ataupun pensel 4B, HB, 2B boleh kita gunakan. Sedikit mencabar kerana kita perlu pandai untuk melakar supaya orang yang melihat boleh tahu apakah objek yang kita lukis. Okey. Jadi ini ialah semua hasilan daripada lukisan-lukisan yang telah kita belajar hari ini. Buah apple, buah lemon dan buah pear. Jadi semua ini nampaknya telah dapat kita lihat manakah buah-buah yang telah kita lukis tadi dengan hasilan 3 teknik. Okey, kepada yang menonton dan juga kepada ibu bapa di rumah, Tok Mi ingin berkongsi mengapa sebenarnya untuk menggalakkan anak-anak kita melukis ini adalah satu hobi yang baik, hobi yang bagus. Kerana yang pertama, apabila kita menggalakkan anak-anak kita melukis, kita akan mencungkil bakat-bakat kreatif dalam diri mereka.
Yang kedua, kita akan membiarkan mencipta ataupun kita menggalakkan minda anak-anak kita berfikir dari segi cantuman warna, toning, kaedah dan kreativiti melukis. Yang ketiga, jangan buang lukisan mereka. Mereka yang lukis itu kita ambil, kita tuliskan tarikh di belakang, masanya, nama anak kita dan simpanlah. Masa cepat berlalu, berikan kembali hadiah hari jadi. Lukisan itu kita berikan kepada mereka sebagai hadiah hari jadi. Apabila masa telah berlalu, mereka telah berumur 20 tahun atau 15 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Jadi mereka akan appreciate dan menghargai lukisan sewaktu mereka zaman anak-anak. Sewaktu mereka belajar melukis dan kita masih menyimpan. Jadi teruskan untuk menggalakkan anak-anak kita melukis. Dan di akhir rancangan, Tok Mi ingin sekali lagi untuk berkongsi dengan para penonton. Hari ini kita telah belajar bagaimana teknik-teknik asas untuk melukis. Jadi Tok Mi rangkumkan keseluruhannya. Yang pertama, kita ada beberapa medium. Watercolor, pencil color, crayon dan lain-lain. Yang kedua, perlu ada kepada anak-anak kita ialah kertas lukisan. Tidak boleh menggunakan A4 atau A3 kerana kertas itu sangat lembut, kecuali menggunakan pencil color. Tetapi kita galakkan untuk menggunakan kertas drawing pad. Yang ketiga, biarkan anak kita memulakan atau galakkan anak kita memulakan melukis dengan subjek yang berada di depan mata. Jadi Tok Mi memilih untuk buah-buahan sebagai subjek di depan mata. Jadi anak-anak boleh ke dapur, buka freezer, pinjam seketika buah-buah yang ada dalam fridge untuk mereka mula melukis. Jadi bila mereka telah mula melukis, mereka akan melihat warna, saiz, gabungan warna dan juga mereka jadi realistik kerana melukis objek yang ada di depan mata. Jadi semuanya perlu kita mulakan daripada melakar, position buah-buah itu, kedudukan buah-buahnya kita positionkan, dan akhirnya kita setelah melakar kita mula untuk memilih medium kaedah. Dan kita perlu tahu, perlu ingat, setiap lukisan yang membuatkan lukisan itu menjadi cantik ialah campuran warna. Perkara pertama, campuran warna. Yang kedua, toning, tone warna yang ada pada lukisan yang telah kita buat. Warna cerah dan warna gelap, seperti yang telah Tok Mi lakar dan lukiskan ini. Jadi terima kasih kerana bersama-sama dengan Tok Mi pada petang ini. Inilah gambar-gambar yang terhasil. Dan kita telah pun selesaikan melakar dan melukis bersama dengan anak-anak buah Tok Mi yang tidak ke mana-mana di musim PKP ini. Jadi teruskan untuk melukis dan melakar supaya kita jadi lebih kreatif. Jadikan ini sebagai hobi masa depan kita. Terima kasih.